Assalamualaikum, kami daripada kumpulan nombor 5. Hari ini kami akan buat pembekalan projek tajuk persepsi masyarakat terhadap usaha kerajaan Malaysia menangani banjir, dan tema kami adalah akhlak dan tasawuf. Ini adalah ahli kami, seorang tak dapat hati sebab Aisyah. Saya Nuraini binti Amran, nombor matrik CN210G25. Dan saya Sabrina, nombor matrik CN21016. Saya Nur Syuhada binti Abdullah, nombor matrik CN210327. Saya Nur Ida Najwa binti Abdul Halim, CN210308. Saya Syirah Najwa binti Muhammad Nur, CN210385. Untuk pengalaman projek, isu yang melibatkan bencana alam sering terjadi kebelakangan ini bukan sahaja di negara luar. Baru-baru ini beberapa negeri dalam Malaysia seperti Selangor, Melaka, Kelantan, Pahang juga mengalami banjir kilat. Banjir kilat merupakan bahan air hujan yang membajiri jalan raya oleh kerana tiada sistem saluran yang cekap dan ketidaktepatan air ke dalam permukaan tanah. Bantuan dan sumbangan bukan sahaja disampaikan dalam bentuk barang keperluan harian, malah sokongan dari segi mental dan emosi juga turut diberikan. Walaupun begitu, terdapat pelbagai usaha kerajaan dapat dilihat dalam membantu rakyat Malaysia yang menjadi mangsa banjir. Ini adalah isu semasa yang ditulis dan dituliskan oleh Rohani Zah Idris berkaitan dengan ahli parlimen cadang pelbagai kaedah atasi banjir pada 10 Mac 2022. Terdapat pelbagai perubahan cuaca dan iklim sejak kebelakangan ini yang menjadi topik perhatian yang di-Pertuan Agong. Keluhan masyarakat terhadap taburan hujan yang terlampau tinggi disangkakan oleh perubahan iklim tidak lagi diterima segelintir masyarakat yang disampaikan oleh Kuk Wai Kiong, iaitu PH Kota Melaka. Tambahannya melontarkan kata-kata menaikkan tentang usaha kerajaan yang kurang memuaskan dan memimpin dengan tidak baik atau rancangan yang dirancangkan tidak berjalan seperti yang dirancang. Ahli Parlimen iaitu Datuk Dr. Zafir Jaya Kumar dari PBAS Kuala Langat mengatakan bahawa tidak perlu mengajukan tuduhan semata-mata kepada kerajaan, namun setiap ahli perlu turun padang dalam menyelesaikan isu banjir serta membahas tentang projek yang dijalankan di Kuala Lumpur. Untuk latar belakang kajian, masyarakat tidak menjadikan kejadian tersebut berlaku dan tidak membuat sebarang persiapan. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Negeri Dr. Zaid Ismail berkata rumah terjejas akibat banjir itu pada penghujung tahun lepas dengan daerah Kelang, Kuala Langat, Petaling dan Penusukan. Banyak kedai kereta, taman perumahan dan sebagainya telah tenggelam. Mengikut kajian, 3 antara 0 hingga 40% mengakibatkan kadar air bertambah 190% yang sepatutnya kepada rakyat. Kadar hakisan akan meningkat menyebabkan pertambahan kelodak di dalam sungai. Seterusnya, infrastruktur saliran tidak mencukupi adalah selarian kecil untuk menampung kawasan yang telah dibangunkan. Bantuan yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan hendaklah merangkumi perbaikan kediaman. Ini adalah persoalan kajian dan objektif kajian bulan kami, iaitu mengenal pasti usaha kerajaan untuk menangani banjir di Malaysia, mengkaji tahap keprihatinan kerajaan dalam membantu masa banjir, menjelaskan kesan-kesan bantuan kerajaan kepada rakyat semasa banjir. Untuk soalan kajian, banjir adalah fenomena alam semajadi yang pernah berlaku hampir meliputi seluruh kawasan negara di dunia. Banjir boleh ditakrifkan sebagai badan air yang melimpah keluar dari tebing sungai, sistem peparitan disebabkan oleh hujan lebat, pencairan air, ais, air pasang dan halangan pada saliran. Banjir merupakan bencana alam yang sentiasa berlaku dalam iklim Malaysia, dan yang ia juga kerap berlaku di Malaysia adalah banjir monsun dan banjir kilat. Banjir kilat adalah banjir yang berlaku dalam masa yang singkat dan menyebabkan kerugian secara menyeluruh terhadap manusia. Langkah keselamatan ketika banjir ialah sebelum banjir, kita perlu memastikan seluruh bantuan bencana dapat dilakukan dengan lebih pantas. Sangkaan ramalan cuaca dikeluarkan dan mengetahui talian penting seperti nombor telefon komiti emergency response team, ketua kampung, bilik kerajaan dan persoalan keselamatan. Semasa banjir pula, kita perlu mendengar pengumuman melalui radio, televisyen atau pihak tertentu dan bersedia dengan sebarang kejadian. Seterusnya berpindah ke pusat pemindahan dan kita janganlah berenang dan berjalan
melebihi paras lutut boleh membuatkan kita tidak stabil dan mudah terjatuh. Selepas kejadian banjir, kita perlu mendengar pengumuman atau tunggu arahan dari pihak berkuasa yang diperlukan dengan segera dan tidak mengabaikan luka kecil atau penyakit. Elakkan melalui air banjir kerana air boleh tercemar oleh minyak, petrol atau etrik dari talian yang terdedah. Dan jangan memasuki bangunan yang masih ditergelami air atau dikelilingi mungkin telah lemah dan untuk review pada masa saja. Okey, seterusnya usaha kerajaan untuk menangani isu banjir ada 4. Yang pertama ialah pelan penyelesaian masalah banjir. Yang kedua, pelan takutan banjir. Yang ketiga, bantuan hal-hal kecemasan. Dan yang terakhir, bantuan daripada agensi kerajaan. So, contoh pelan penyelesaian masalah banjir ni, apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah dengan memastikan saluran perbaikan dalam keadaan baik. Kalau kolam takungan banjir, fungsi kolam takungan banjir adalah untuk menampung air banjir dan menghalang air pasang daripada memasuki sistem perbaikan yang mana dapat menangani masalah banjir yang berlaku di kawasan rendah. Okey, untuk yang terakhir sekali, bantuan daripada agensi kerajaan yang mana kebiasaannya kerajaan Malaysia akan mengarahkan Angkatan Tentera Malaysia dengan menggerakkan anggotanya untuk membantu mangsa banjir dan menggunakan aset yang dimiliki oleh ATM untuk membantu memindahkan mangsa banjir. Seterusnya, usaha masyarakat menangani isu banjir. Yang pertama ialah sikap dan kesedaran masyarakat. Kesedaran masyarakat perlu ditingkatkan supaya aktiviti negatif ini tidak terus dilakukan dengan mengadakan kempen mencintai alam sekitar ataupun mencintai sungai. Yang kedua, kesedaran masyarakat terhadap banjir. Masyarakat perlu berpengetahuan tentang bencana banjir yang dibuat berdasarkan pengalaman tersebut. Tahap kesedaran penduduk dapat digunakan sebagai pengukur di sebuah kawasan sangat penting. Mereka akan membentuk sekaligus mempengaruhi tindak balas mampu mengambil tahu tentang info semasa. Seterusnya, kesan bantuan banjir kepada mangsa banjir. Kesan bantuan yang diberikan kerajaan ini dapat mengurangkan beban mangsa banjir, dapat membantu pemulihan dalam perniagaan dan juga merasa lebih tenang. Contoh yang pertama, dapat mengurangkan beban mangsa banjir ini dengan kerajaan memberikan bantuan dalam bentuk keuangan ataupun dari segi emosi. Kalau emosi ini dapat memastikan mangsa-mangsa tersebut berasa lebih tenang. Yang mana bantuan emosi ini diberikan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, seterusnya. Metode kajian. Dalam kajian kes pada kali ini, kami menggunakan kaedah kaedah hybrid yang mana menggunakan dua kaedah. Yang pertama, kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif digunakan dengan menghasilkan borang soal sedikit menggunakan Google Form. Yang kedua, kaedah kualitatif iaitu kajian perpustakaan yang mana kami menggunakan sumber daripada internet dan juga rujukan buku. Okay, itu sahaja. Ini adalah data dapatan dan perbincangan iaitu sebanyak 72 responden yang diperoleh. Sebanyak 25 responden lelaki iaitu 34.7% dan 47 responden perempuan itu sebanyak 65.3%. Umur terdiri daripada 4 kategori iaitu 18 hingga 20 tahun, 21 hingga 23 tahun di mana 11.1% sebanyak 8 responden, 69.4% sebanyak 50 responden. Untuk 24 hingga 26 tahun dan 26 tahun ke atas sebanyak 13.9% sebanyak 10 responden dan 5.6% sebanyak 4 responden. Bangsa terdiri daripada Melayu iaitu kategorinya 90.3% sebanyak 65 responden, China 5.6% sebanyak 4 responden, India 4.2% sebanyak 3 responden. Untuk agama iaitu Islam majoritinya terdiri daripada 67 responden sebanyak 93.1%, 3 responden untuk Buddha, 1 responden itu sebanyak 1.14% bagi Kristian dan Hindu. Untuk status pekerjaan pula, pelajar responden terdiri daripada 54 orang dan 3 responden untuk 4.2%, pekerja awam, pekerja swasta sebanyak 16.7% sebanyak 12 responden, untuk tidak bekerja sebanyak 3 responden iaitu 4.2%. Bagi soalan untuk menanyakan pengalaman banjir, terdapat 2 skala iaitu ya atau tidak. Di sini terdapat majoriti menjawab tidak iaitu 76.4% iaitu sebanyak 55 responden dan 23.6% sebanyak 17 responden. Terdapat catabar yang pertama mengenai data usaha kerajaan tangani isu banjir di Malaysia iaitu kerajaan bertindak awal menangani banjir di Malaysia. Kita lihat majoritinya menjawab setuju iaitu sebanyak 58.3%, iaitu sebanyak 42 orang dan yang ada yang tidak setuju sebanyak 30 orang iaitu 41.7%. Untuk cabaran yang kedua adalah kerajaan menghantar Angkatan Tentera Malaysia membantu mangsa banjir. Terdapat 2 skala di mana setuju menjawab
73.6% sebanyak 53 orang responden, dan ada segelintir yang tidak bersetuju iaitu sebanyak 26.4% sebanyak 19 responden. Yang keempat adalah catabah mengenai kerajaan memberi bantuan makanan dan minuman kepada masa banjir. Ada responden menjawab majoriti setuju iaitu sebanyak 68% sebanyak 49 orang, dan yang tidak setuju sebanyak 32% sebanyak 23 responden. Yang keempat adalah kerajaan memberi bantuan keperluan kepada masa banjir itu sebanyak 69.5% sebanyak 50 responden. Untuk tidak setuju 30.6% sebanyak 22 responden. Yang kelima adalah kerajaan memberi bantuan ubat-ubatan kepada masa banjir. Yang bersetuju 77.8% sebanyak 56 responden. Yang tidak bersetuju sebanyak 22.2% sebanyak 16 responden. Yang keenam adalah kerajaan sedia khidmat pembersihan dan perbaikan rumah pada masa banjir. Majoriti menjawab setuju iaitu 73.6% sebanyak 53 responden. Segelintirnya menjawab tidak setuju sebanyak 19 responden. Ketujuh adalah kerajaan menyediakan pusat khidmatan mempunyai segala kemudahan dan keperluan asas, iaitu majoriti menjawab 80.6% bagi 58 responden, dan segelintirnya menjawab tidak setuju iaitu 19.5% sebanyak 14 responden. Yang ke-8 adalah penyediaan rumah ibadat di pusat pemindahan sementara oleh kerajaan. Majoriti menjawab 83.1% iaitu 59 responden. Yang tidak bersetuju menjawab 16.9% bagi 12 orang responden. Yang terakhir untuk data usaha kerajaan ni adalah kerajaan mengambil kira aspek dalam sekitaran seperti kawasan tadahan hujan serta sistem saliran dan pembaikan yang sentiasa dipantau, iaitu majoriti menjawab 63.9% bersetuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 46 responden, dan segelintirnya menjawab tidak setuju iaitu 36.1% iaitu sebanyak 26 responden. Okey, seterusnya bagi data tahap keprihatinan terhadap bantuan banjir kepada yang terjejas. Bagi penyataan, Malaysia mempunyai kerajaan yang prihatin terhadap masa banjir. Data mengikutkan majoriti responden memilih ya 73.6% iaitu sebanyak 53 responden. Manakala yang selebihnya mencatat 26.4% sebanyak 19 responden yang menyatakan tidak. Seterusnya, bagi penyataan, sumbangan yang disampaikan oleh kerajaan sangat membantu masa banjir. Sebanyak 76.4% iaitu seramai 55 responden menjawab ya, dan manakala sebanyak 23.6% iaitu 17 responden menjawab tidak bagi pusat lain ini. Seterusnya, kerajaan Malaysia menyediakan bantuan yang mencukupi kepada mangsa banjir. Peratusan yang menjawab ya ialah 66.7% seramai 48 responden, manakala selebihnya menjawab tidak iaitu 33.3% seramai 24 responden. Bagi soalan nombor 13, pihak kerajaan memantau kawasan yang terjejas dengan banjir di Malaysia. Peratusan yang menjawab ya 77.8% mewakili 56% responden, dan selebihnya 22.2% iaitu 16 pilihan responden yang menjawab tidak. Seterusnya, pernyataan pengurusan banjir oleh pihak kerajaan adalah sangat memuaskan. Majoriti responden menjawab ya iaitu 56.9% sebanyak 41 responden, manakala selebihnya 43.1% iaitu sebanyak 31 responden menjawab tidak memuaskan terhadap penggunaan pengurusan banjir oleh pihak kerajaan. Okay, bagi pernyataan, kerajaan bertanggungjawab meningkatkan kesedaran orang awam mengenai strategi penyediaan menghadapi banjir. Data merekodkan majoriti responden memilih ya iaitu 84.7% sebanyak 61 responden bersetuju dengan pernyataan ini, manakala selebihnya mencatat 15.3% sebanyak 11 responden yang menyatakan tidak terhadap pernyataan di atas. Kesimpulan baik. Seterusnya, kesan-kesan bantuan kerajaan kepada rakyat Malaysia semasa banjir. Bantuan kerajaan dapat meringankan beban masa banjir, iaitu sebanyak 64 bilangan responden menjawab memuaskan, manakala 8 orang responden menjawab tidak memuaskan. Seterusnya, sumbangan barangan keperluan, makanan dan ubat-ubatan mencukupi kepada masa banjir. Sebanyak 57 orang bilangan responden iaitu 79.2% memuaskan, manakala 15 orang responden iaitu 20.9% orang tidak memuaskan. Next. Seterusnya, inisiatif kerajaan berikan seperti bantuan keluarga Malaysia sangat membantu pembelanjaan masa banjir. Sebanyak 56 orang bilangan responden iaitu 77.8% menjawab memuaskan, manakala 16 bilangan responden iaitu 22.2% menjawab tidak memuaskan.
Seterusnya, kerajaan memberi bantuan kaunseling kepada mangsa banjir yang terjejas dari segi emosi agar dapat meneruskan kehidupan. Sebanyak 51 bilangan responden iaitu 70.8% menjawab memuaskan, manakala 21 bilangan responden iaitu 29.1% menjawab tidak memuaskan. Seterusnya, bantuan pemulihan untuk infrastruktur yang rosak termasuklah tempat tinggal, sekolah dan kemudahan awam diberikan oleh kerajaan. Sebanyak 55 bilangan responden menjawab memuaskan iaitu 76.4%, manakala selebihnya iaitu 17 orang responden menjawab tidak memuaskan iaitu 23.6%. Kesimpulan untuk kajian yang telah dijalankan, 64% responden yang setuju terhadap usaha kerajaan untuk menangani banjir. Usaha kerajaan menangani banjir dari segi menyelamatkan mangsa banjir dan menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal sementara, makanan, minuman, bantuan dari segi mental dan fizikal. 61% responden, keseluruhan 61% responden setuju bahawa kerajaan prihatin terhadap mangsa banjir. Keprihatinan kerajaan terhadap mangsa banjir seperti membantu mengemas kawasan perumahan mangsa banjir yang terlibat, membantu dari segi sumbangan kewangan. 51% rakyat Malaysia yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bersetuju terhadap pesan kerajaan membantu masa banjir. Usaha kerajaan memainkan peranan penting dalam mengatasi banjir. Usaha kerajaan untuk menangani banjir dengan melakukan pembangunan di kawasan yang rendah serta berisiko tinggi banjir. Sekian, terima kasih.